Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda yang tengah menonton pada hari Sabtu ini. Okey. So sebelum kita teruskan lagi dengan segmen pada hari ini, okey. Nila nak minta audience, viewer yang tengah menonton sekarang ni boleh sound check di page KJDT yang tengah live sekarang sama ada clear atau tidak. So kalau clear boleh komen clear dan anda tengah menonton daripada mana sebelum kita teruskan lebih lanjut mengenai segmen kita pada hari ini. Mungkin dah lama juga tak live sebelum ni, dah dekat seminggu lebih tak live. So hari ni Dila tampil kembali dengan segmen yang menarik pada hari ni. Seperti biasa, segmen Nostalgia Umrah bersama KJT. So seperti yang sedia maklum, anda pun sudah nampak yang sebelah kita dipaparkan sebelah ni. Okey, hari ni kita bersama Ustaz Musyrif KJT adalah Ustaz Nur Helmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz pun sihat Alhamdulillah. Dah lama tak bersua dekat KJDT, dah lama tak datang kan? Dekat KJDT office. Lama tak ada. Tak lama. Okay. So kepada yang tengah menonton yang pernah pergi trip umrah bersama Ustaz pada trip sekian, okay, sila tampilkan diri anda, boleh komen di ruangan komen dan juga share pengalaman anda bersama Ustaz Nur Helmi. Okey, so dah alang-alang bersama dengan Ustaz Nur Helmi ni, Ustaz Helmi, kita nak tanya sedikitlah mengenai nostalgia umrah KJDT di hati. Okey, boleh. Okey, so nak tanya jugalah, okey, macam mana ini adalah kita throwback lah macam mana Ustaz, sebab Ustaz adalah musyrif KUJDT kan. So macam mana boleh start menjadi musyrif di KUJDT ni, macam mana tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton dan juga semua staf KUJDT, alhamdulillah saya bersama dengan KJDT ni baru juga kan, sejak tahun 2000, akhir tahun kot 2019 kalau tak silap. Asalnya dah lama dapat jemputan untuk sama-sama dengan KJDT. Cuma sebelum ni saya dengan masa balik Mesir dulu kita dah ikut dengan ayah saya, ikut dengan agensi travel lain. Masa tu pun dah diajak dah. Antaranya Ustaz Ulum lah, Ustaz Iftah. Dia dah ajak masuk dengan KJDT. Kemudian Mudir pun ada juga hin-hin, tapi kita jawab time tu tak apalah, kita masih lagi dengan agensi travel yang lama tu. Dan kemudian sehingga dekat pernah kali tu di Madinah, dekat Masjid Nabawi tu, dekat Masjid Nabawi tu jumpa Mudir, jumpa Ustaz Iftah, dengan jumpa Ustaz Syuib dan tu. Saya dan tu dengan agensi lama lagi lah. Jumpa. Dan tu pun dia pujuk bila lagi nak ikut sini, bila lagi nak ikut sini. Saya cakap dan tu tak apalah, tunggu dululah, tengok macam mana keadaan. So saya tu saya hati tu dah macam tengah berfikir juga nak ke mana kan. Tu siap diajak makan lagi. Pergi makan nasi unta tu. Bawa pergi makan. Lepas tu tengah dah air makan tu, lepas makan tu Ustaz Syuib lah siap. Tengok Mi dah makan, dah dibelanja, dah buat jalan, apa lagi kan. Apa lagi yang nak ikut KJDT ni. Saya cakap tak apalah, saya cuba fikir-fikir dulu. Nanti saya bagilah dia punya jawapan. Maka lepas balik trip tahun 2018 tu, tahun 2019 dalam pertengahan tahun tak silap. Kafida ada WhatsApp, dia kata Mudir minta hantar resume lah untuk jadi musyrif KJDT. Saya pun dan tu dengan dengan tawakal insya-Allah saya pun hantar. Tak lama tu dia pun dipanggil untuk untuk join musyrif KJDT. Alhamdulillah start tu sehingga sekarang sama dengan KJDT lah insya-Allah. Itulah antara orang kata dia punya turning point dia, boleh bersama-sama dengan KJDT.
Asal lama dah dia ajak, tapi alhamdulillah dapat bersama-sama dengan KJT sejak tahun 2019. Alhamdulillah. Tahun lepas lah. Tahun lepas. Dua tahun lepas. Dah lupa dah tahun ni. Sekarang tahun 2021. Okay. So, sekarang ni Ustaz berada di mana? Di Johor Bahru jugalah. Oh tak. Saya ada dekat kampung Motua di Muar. Muar. Okay, so cuti sekolah, betul. So itu yang tadi tu adalah penceritaan Ustaz. Bibit-bibit yang first mengenali KJDT dan juga join untuk menjadi musyrif KJDT. Okay, jadi Ustaz ingat tak pada tahun tu pun, masa awal-awal KJDT pun, saya sendiri yang temankan Ustaz Miftah pergi photoshoot dia nak ambil gambar untuk gambar dia umrah. Tentu saya teman dia. Cuma tu saya tak prepare lah. Dia kata, teman-teman, dia kata, dia teman aku je pergi ni. Pergi dia nak ambil gambar kat Angsana, dia kata. Saya pun teman lah. Pergi dia, tengok dia pakai jubah semua ni. Kata ni nak gimana ni rupanya. Dia nak photoshoot untuk gambar untuk umrah dia. Itulah. Start tu dah mula kenal. Dah tu makin lama makin kenal lah, insyaAllah. Alhamdulillah. So tu di antara permulaan Ustaz menjadi musyrif di KJDT. So kalau Ustaz boleh throwback balik, Ustaz ingat tak pada tahun 2019 Ustaz pergi trip mana tu? Saya time tu join 2019, tapi saya saya pergi 2020. 11 Februari 2020. Second trip sebelum second last trip kot, sebelum Arab Saudi tutup. Betul. Masuk umrah dululah. Masa tu sebelum Saudi tutup benteng kan, tutup sempadan. Masa tu dekat sana pun dah ada info-info mengenai COVID juga kan. Jadi kat sana masih dah ada kita pun dah ada dah info-info. Lepas tu pula dengar pula urus masa tu dah di Madinah, katanya kerajaan Arab Saudi akan tutup sepadan. Itu jadi kita pun tapi alhamdulillah kita time tu kita syukur sangat sebab kita time tu dah lepas umrah dan kita pun dah berada di Madinah dan juga tinggal lagi beberapa hari lah nak balik ke Malaysia time tu. So memang sempat lagi alhamdulillah lah sebelum dah dekat 1 tahun lebih ni tak dapat pergi kan Ustaz kan. Okay, so pada trip 11 hari bulan 2 2020, so dah ala-ala segmen nostalgia ni, Ustaz boleh throwback tak antara pengalaman ataupun situasi yang Ustaz tak dapat lupakan bersama jemaah ataupun tak kisahlah pahit ke manis ke, Ustaz boleh kongsikan tak? Okay. Saya trip tu ni trip kira trip first trip lah bersama dengan KJDT time tu. Pengalaman yang saya masih ingat sampai sekarang, ada banyak, cuma semua dalam trip tu banyak pengalaman, banyak kenangan yang saya ingat. Cuma first yang saya alami time tu, kita sampai di Mekah time tu, kita dah semua dah check in hotel, dah semua dah berehat. Lepas tu kita nak buat umrah lah. Nak buat umrah pertama ni. Nak buat umrah pertama ni, kita dah maklumkan awal-awal dengan jemaah semua. Kita dah preparekan jemaah semua. Sebelum diorang naik lagi, sebelum diorang check in hotel pun, kita dah ingatkan diorang. Waktu makan pun kita dah ingatkan. Kumpul tempat sekian, waktu sekian, tolong kumpul. Tolong kita akan bimbing semua. Cuma time tu, ada seorang jemaah kita ni hilang. Ini antara kita punya cabaran, saya rasa antara cabaran yang tak pernah lagi saya alami masa tu. Kan pengalaman tu hilang. Bila hilang tu kita macam still boleh handle lagi. Kita kat tunggu je, kita pergi cari dulu. Kita tanya dengan satu roommate dia kata dah turun. Ustaz dia dah turun. Sudah, kata dah turun. Lepas tu tanya dengan isteri dia, sebab dia tak satu bilik dengan isteri dia. Tanya dengan isteri dia, nampak tak suaminya ni? Nampak tak pakcik ni? Dia tak ada pula. Tapi isteri dia kata dia dah pesan dah pada suami dia supaya tunggu dekat bawah ni. Okay, tak apa, kita relax kita cari, tunggu, tengok ni, kita tengok semua jemaah dah tunggu kat bawah ni. Kita kata, saya dengan Ustaz Yahya cakap, kalau makin tunggu ni makin lambat kita ni, takut makin makin lewat.
Jadi time tu kami decide untuk kita tak apa, kita teruskan. Kita teruskan umrah dulu, kita buat umrah dulu, lepas selesai nanti baru kita cari pakcik ni. Kita cari semula pakcik ni. Lepas tu kita pun dah selesai umrah pun kita cari terus. Cari tempat makan kosong, cari dekat musola, dekat bangunan hotel pun tak ada. Lepas tu pergi dekat bilik dia, tanya dengan roommate dia pun tak ada. Oh, kita pun jadi risau. Kita ni pun dan tu dah yalah, hari pertama sampai badan pun nak kita rehat dulu. Subuh esoknya tanya lagi, kita tanya lagi, usaha cari kan, kata tak ada lagi, kata roommate dia tak jumpa, pakcik ni tak balik rumah, tak balik bilik. Kita makin risau ni. Esok pagi tu kita pun lepas sarapan tu kita tunggu, dan kita kokok dia ada makan ke apa, dia ada makan dekat dewan ke matam tu. Dia cari tak ada juga. Bila tak ada tu kita mula risau lah, ke mana pakcik ni seorang je dia yang hilang. Pula tu dari tu dia pun tak ada lagi phone number tak ada kan. So pagi tu baru kita nak beli. Jadi sepagi tu kita pun bawa lah jemaah untuk rombongan Cik Kia. Kita nak bawa jemaah pergi beli SIM card dan tu. Nak bawa pergi SIM card tu, balik tu pun tak jumpa lagi. Dah kita semua dah selesai semua, dah nak balik hotel dan tu dah kat hotel lah, dah selesai pun. Tu ada satu jemaah kita ni, satu family ni, dia WhatsApp, "Ustaz, saya jumpa pakcik ni. Saya jumpa pakcik ni dekat depan hotel." Saya dengar tu terus turun, terus cari pakcik tu. Saya cakap, pakcik gimana?" Risau kami kan, pakcik hilang. Tu tanyalah, "Pakcik dah buat umrah ke belum?" Dia cakap belum. Dia kata dah daripada malam tadi dia tunggu situ, dia kata. Walhal kita dah lalu situ tu. Kita dah lalu situ tapi tak jumpa pakcik ni. Kita cakap tak apa, pakcik. Tanya, pakcik dah makan belum? Dia kata belum makan lagi. Tak apa pun kita time tu, kita pun bawa suruh makan dulu. Lepas tu kita hire ni lah petugas untuk bawa dia, untuk bimbing dia, untuk bawa dia pergi umrah, tawaf, sa'i dan sebagainya. Maka lepas tu dia umrah dia semua pakai petugas lah. Sebab dia pun tak mampu, dia pun tak berharap nak jalan dengan baik, jadi tak kuat jalan sangat. Jadi dia hire lah, kita bantu carikan dia petugas untuk untuk bawa dia lah pergi ke buat sa'i, buat tawaf, sa'i dan sebagainya. Itulah antara pengalaman, nak kata pahit tak pahit, nak kata manis. Alhamdulillah dia pengalaman yang baik lah. Walaupun tapi itu bila kita cerita balik dengan waktu tu aku gelak lah. Dia pun akan ingat balik apa yang dia lalui tu. Itulah kot tu kalau tu di antaranya. So kalau macam viewer yang tengah menonton sekarang ni, bila kita time dekat sana, bila ada jemaah yang hilang, memang akan terasa panik kan Ustaz kan? Jemaah tak ada. Sebab nak mencari itu satu hal lagi, sebab ada punya ramai orang, tu semua pakai sabun putih kan. Itu yang agak panik lah. Sehingga kalau lepas tu pun umrah yang kedua ke yang keberapa kita bimbing lah kan. Kita cakap dengan petugas tu, tolong ambil pakcik ni dekat sini dan tolong hantar kat sini juga, jangan hantar ke tempat lain. Kita bersatu semua dekat petugas yang bawa tu lah. Sebab kita risau hilang lagi. Ya betul. Masa tu Ustaz punya trip berapa bas tu? Dua bas ke satu bas? Dua bas. Ya betul. So masa tu yang terbaiknya lah daripada jemaah KJDT juga membantu untuk mencari rakannya juga. So rasa yang masa tu pun lepas tu lepas insiden tu, jemaah kita ni pun saling ingatkan lah, pakcik jangan ke mana, pakcik dia selalu ingatkan, remind pada pakcik tadi. Alhamdulillah. So, sebab daripada Ustaz cakap tadi bantu-bantulah. Betul. So itu di antara pengalaman Ustaz yang memang saya rasa Ustaz tak dapat nak lupakan. Memori yang betul tersegam dekat memori kita lah. Okay, so
Mungkin Ustaz ada lagi nak kongsi, mungkin Ustaz boleh throwback balik. Tapi sebelum tu saya nak paparkan video ketika Ustaz dekat sana. Tapi sebelum tu kita baca komen sekejap. Daripada Nurul Izlin. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa pakai share dan like sebab hari kita nak share dekat umur macam mana throwback pengalaman musyrik kita ni sebab kita ada yang cerita-cerita yang best lah daripada musyrik KJT. Daripada Saidah Jubri, Waalaikumsalam dari BBU. Terima kasih menonton, audio dan video jelas. Terima kasih. Dan juga daripada Puan Lily Zahari tengah menonton sekarang ni. Terima kasih. Jangan lupa pakai share dan like. Okay, so team dah ready. Kita nak paparkan satu video Ustaz. Okay, so kita saksikan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam usia lebih tua daripada Rasulullah. Jadi nak menyelamatkan supaya apa tak nak dikesan oleh orang-orang kufar musyrikin ini, maka saya nak Abu Bakar menawarkan kepada Rasulullah, wahai Nabi, biar aku dukung kamu. Biar aku yang dukung kamu. Sebab apa? Kalau kita jalan berdua-dua ni akan nampak tapak kaki kita ni. Jadi cara bagaimana nak elakkan, maka Sayyidina Abu Bakar ni menawarkan kepada Rasulullah untuk didukung sampailah berada di atas puncak. Untuk apa? Untuk supaya tak terkesan dia punya langkah dan juga tapak kaki. Dan sebenarnya tuan-tuan, itu sebenarnya tanda sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Sebenarnya bukannya sekadar nak menyelamatkan, tapi sebagai tanda cintanya kepada Nabi SAW. Dan dukung daripada bawah sampailah ke atas, didukungnya Nabi dengan penuh rasa cinta dan juga rasa kasih sayang. Sampai tiba di atas tuan-tuan, tiba di pintu Gua Sur itu, maka Nabi tak termasuk. Nabi tak termasuk. Kata Abu Bakar, Nabi tunggu dulu. Aku nak tengok dulu. Aku nak tengok pastikan semua keadaan lengkap, semua keadaan dah selamat, baru Nabi akan masuk. Maka ketika itu terdapat dalam hadis mengatakan bahawa terdapat dua lubang yang ada dalam dalam gua tersebut. Maka Abu Bakar ambil bajunya, tutupkan lubang yang pertama. Lubang kedua tak ada apa-apa nak guna, guna kaki dia. Bila mana keadaan semua dah selesai, semua dah selamat, dah lengkap, maka barulah Sayyidina Abu Bakar ni menjemput Rasulullah, wahai Nabi, silakan masuk. Sebab apa? Dah pastikan dalam keadaan yang selamat. Maka dalam ketika itu Nabi pun masuk dan Nabi pun berehat. Nabi berehat di atas ribaan Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itulah Nabi rehat-rehat, fanama, maka Nabi pun tertidur. Nabi tertidur dan lupa baru perasan ada satu lubang yang tak tutup. Maka ketika itulah Sayyidina Abu Bakar ni menggunakan kaki dia untuk tutup lubang yang kedua. Sedang Nabi tidur, sedang kaki ni tutup itu, maka kaki Sayyidina Abu Bakar ni disengat oleh ular. Ada setengah riwayat kata disengat oleh kalajengking yang berada dalam lubang tersebut. Disengat, sehingga kan menyebabkan mengalir air mata Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tuan-tuan kena gigit nyamuk, apa kita buat? Kita pun dah tergaru-garu dah. Ini Sayyidina Abu Bakar dah kena sengat, tapi dia tahan dulu. Dia tak nak kejut dulu. Biarkan dulu. Maka dah tak tahan sangat, tak tahan sangat. Sangit itu nak kata sakit sangat tu. Bunyilah sakit. Bunyilah sakit. Gelak je. Bunyilah sakit, tak tahan. Maka menyebabkan air mata Sayyidina Abu Bakar ni pun mengalir kena pada wajah Nabi SAW. Maka Nabi fast. Okey, itu di antaranya. So yang tengah menonton tu, kalau nak tahu semua musyrik KJT semua kelakar-kelakar di samping di dalam menceritakan sirah-sirah tu, dia akan ada lawak-lawaknya jugalah macam tu. So Ustaz ingat tak dekat mana tu? Time tu di Jabal Sur. Dekat Jabal Sur kita tengah ziarah lah. Sebelum kita nak pergi miqat, kita ziarah tu untuk kita ceritakan tentang perjalanan Nabi dalam ketika malam hijrah. Yang Nabi bersinggah situlah. Nabi singgah di Gua Sur selama 3 hari. Situlah tempat dia. Yang tadi tu yang kita tersasar tu memang saya sama sekali ingat. Kita nak cakap
tersangit sakit. Tapi dia gabungkan jadi tersangit. Sampai sekarang saya ingat jemaah menggelak. Tu memang best lah sebab bila ustaz sampaikan sesuatu sirah, so setiap cakap juga setiap penyampaian diberikan oleh Musyif KJT ni memang banyak isi-isinya, dan tu yang paling penting dalam setiap trip kita, betul tak ustaz? Setiap destinasi akan ada tazkirah ceramah, setiap destinasi akan ada ceramah. So masa setiap perjalanan umrah ke satu destinasi tu, ada tak yang ustaz tak dapat lupakan? Ada yang benda yang tertinggal ke, ada yang macam tengah panik ke, macam mana tu dengan jemaah? First, kalau sebagai musyrik dia kena ada persiapan lah kan, dia kena ada persediaan, kena sikit kena tahulah isu dan juga sejarah sirahnya. Tapi alhamdulillah, bukannya nak kata semua tempat kita pergi tu kita dapat cerita dengan sempurna, tapi pada saya yang penting apa yang kita dapat bawa ialah untuk kita bawa jemaah ni untuk kita hayati sirah dan juga tempat berlakunya sirah tersebut. Antara yang saya kalau nak cerita tu antaranya tempat gusur, dan juga kita pun pernah masa last malam terakhir sebelum kita bergerak ke Madinah, malam last tu saya dan juga dalam lebih kurang 10 orang jemaah gitu kot. Kita daki Jabal Nur nak pergi ke Gua Hira. Jadi time tu pun kita ambil peluang, kita pun kita naik tak rushing, kita cerita. Ada jemaah saya tu yang naik time tu umur 60 tahun. Pesara polis masih fit lagi kan. Kita time tu ada jemaah yang paling muda pun ada. Jadi kita naik ke Gua Hira tu pun waktu malam. Dan kita pun boleh kita nak bawa gambaran ataupun kita nak ceritakan situasi suasana ketika mana Nabi beruzlah daripada hiruk pikuk jahiliah yang ada di Mekah. Jadi benda tu bila kita bawa dalam satu situasi yang hampir sebenar lah, hampir sama dengan ketika mana Nabi beruzlah. Jadi kita dapat sikit banyak kita dapat feeling, kita dapat menghayati lah situasi dan juga suasana yang dialami oleh Nabi SAW. Maka jemaah pun time tu pun ialah di samping kita ni bukannya sekadar nak uji fit kita naik Jabal Nur tu, bukan sekadar kita tengok kita punya kecergasan, tapi yang paling penting kita nak bawa diri kita lah, terutamanya musyrik dan juga jemaah ni. Kita nak kongsikan dengan jemaah apa yang berlaku, sirah apa yang berlaku, dan juga kita nak bawa diri kita musyrik dan juga jemaah ni menghayati bagaimanakah sirah itu berlaku kepada Nabi SAW. Tapi alhamdulillah, mana kata setiap tempat tu sebenarnya saya rasa semua musyrik akan berkongsi sirah-sirah dan juga pengalaman-pengalaman yang menarik. Dan juga itu sebenarnya peluang di samping kalau kita belajar sejarah masa belajar sekolah dulu, kita belajar saja, kita tak nak kita tempat sejarah yang kita pergi. Tapi ini kita belajar sirah dan kita pergi ke tempat berlakunya sirah. Tu lagi advance lah, kita lagi puas hati bila kita tahu tempat tu apa sirah dia, tempat tu apa kejadiannya. Ya betul. Sangat-sangat best tahu sebab dulu belajar kat sekolah, dulu macam ngantuk je, tak ada. Masa dah pergi Mekah, terus kita berada dekat tempat tu. Memang menghayati betul lah. Okay. So itu antara pengalaman ataupun nostalgia ustaz masa trip 11 hari bulan 2. Okay. So sebelum saya akan baca komen sebab saya rasa ada jemaah ustaz dalam antara banyak komen ni. Okay, so daripada Fira Fisal juga kasih, Kli dari Laki, terima kasih. Daripada Puan Zunaidah, mewah rezekinya, ni nama Facebooknya, kenangan grup kami ni apple dan pisang. Kemungkinan trip apple dan pisang. Okay, daripada terima kasih. Terima kasih menonton Puan Zunaida, pakat-pakat share. Daripada Puan Suzana Darus, alhamdulillah daripada Yompeng Kelia, terima kasih. Dan juga daripada Puan Nur Aisyah, waalaikumsalam, cempaka jelas, terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz pula, terima kasih Puan Nur Aisyah. Okey ustaz, kita hampir di penghujung
live. Okay. So sementara kita nak akhiri live kita ni, okay, mungkin ada sepatah dua kata Ustaz nak bagi nasihat ke sementara kita dah di ambang-ambang Ramadan ni. So ada tak Ustaz nak bagi sedikit? Okay. Alhamdulillah, jadi dalam kesempatan yang ada ni, kita pun dah menghampiri kepada nisfu Syaban, yang kita pun dah nak menghampiri masuk ke bulan Ramadan, tak lama lagi. Jadi persiapan tu mesti ada, persiapan untuk kita masuk Ramadan tu mesti ada. Persiapan bukan sekadar dari sudut fizikal sahaja, tapi yang paling utama persiapan dalaman kita, persiapan rohani kita untuk kita perkuatkan jiwa kita, iman kita untuk kita melangkah ke bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan satu bulan yang penuh dengan ujian untuk menguji hamba-hambanya. Allah Ta'ala jadikan satu tempoh madrasah Ramadan ini untuk menguji hambanya dari sudut ketahanan, satu faktor tak makan, tak minum. Pula sekarang ni tambah cuaca, pagi tu panas terik sampai ke tengah hari, petang baru hujan. Jadi semua ini semua satu medan ujian untuk kita muhasabah diri kita dan juga untuk kita koreksi diri kita bagaimanakah nilai amalan kita, dan juga di samping kita nak memperbanyakkan amalan dan juga mempertingkatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu juga kan, kalau kita nak pergi ke umrah, kita ada persiapan kita ada prepare duit kita, prepare baju kita, pakaian kita, kadang-kadang prepare bawa makanan juga kan, sebab kita nak masuk pergi Mekah tu tak ada makanan Melayu kadang-kadang kan, kurang. Jadi macam itu jugalah kita nak masuk Ramadan, mesti ada persiapan dalaman kita supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan kita bersedia. Dan juga untuk mengelakkan culture shock, untuk mengelakkan terkejut dalam Ramadan nanti. Sekarang ni kita patutnya dah mulakan sikit demi sikit amalan-amalan yang kita nak cuba usahakan dalam Ramadan nanti. Contohlah kita kata kita nampak Ramadan ni bulan Quran, kita pun target nak baca Quran banyak-banyak. Maka daripada sekarang sebenarnya kita dah mula untuk melazimi bacaan Al-Quran pada setiap hari. Kalau kita pandang Ramadan ni bulan sedekah, kita target bulan Ramadan ni setiap hari aku nak sedekah. Jadi mula daripada sekarang, tangan kita ni dah sepatutnya kita ringan-ringankan untuk kita bersedekah. Kalau kita target Ramadan nanti, aku nak tahajud lah, aku nak bangun awal, aku nak berqiyamul lail. Maka start daripada sekarang, tempohnya untuk kita cuba melazimi, untuk kita bangun, paling tidak kita dapat 2 rakaat sebelum subuh, untuk kita melazimi supaya kita melangkah ke Ramadan nanti dalam keadaan jiwa kita dah biasa dan jiwa kita dah bersiap sedia untuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga antara pesanan Syekh Ustaz Al-Qadawi, jangan jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita fokus ibadah pada bulan Ramadan saja, tapi itu pun tak salah. Cuma jangan hanya kita jadikan kita ni Ramadan je kita nak beribadah, lain-lain bulan kita tinggalkan. Itu satu kesilapan pada diri kita. Jadi itulah mungkin sedikit peringatan untuk diri saya dan juga yang boleh saya kongsikan dengan jemaah dan juga semua penonton KUnity sekalian. Okay, itu Alhamdulillah, terima kasih di atas peringatan tersebut. Okey, dan juga betul cakap Ustaz, siapa kata nak masuk bulan Ramadan tak ada apa-apa persiapan kan, masuk sekolah je ke ada persiapan, masuk Hari Raya ada persiapan, Ramadan mesti ada juga, kena bersedia dari pelbagai aspek kan Ustaz kan. Okey, so kepada yang tengah menonton sekarang ni, kalau sedia tahu juga, Ustaz Helmi pun merupakan salah satu kita punya bila Taman Ilmu beroperasi, kita ada kelas-kelas kan. Ustaz Helmi pun ada mengajar juga secara percuma lah kepada mereka yang ingin belajar. So buat sementara ni mungkin tak ada kelas lagi, insya-Allah akan datang. So simpan hari anda, mana tahu boleh pergi kelas bersama Ustaz Helmi. Okey, sebelum tu Ustaz, saya nak bacakan satu komen ni daripada Puan Sohaila Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz Helmi. Mungkin jemaah Ustaz ni pasti kurang jelas. Okey, so itu di antara perkongsian yang menarik pada hari ini, nostalgia umrah bersama Ustaz Helmi. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan live. Okey Ustaz, terima kasih kerana meluangkan masa Ustaz untuk
memberikan sedikit info kepada kami. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada KJDT berikan peluang untuk berkongsi pada pagi ni. Moga-moga adalah manfaat buat semua insya-Allah. Amin, insyaAllah. Okay Ustaz kita, insyaAllah kita akan jumpa pada next live akan datang. Kita akan jemput Ustaz Nur Helmi lagi. Okay, so insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.